Okey, jadi selamat pagi semua. Okey, kita akan mula pembelajaran kita hari ini dengan tajuk ini. Okey, 4.3 kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, minggu lalu anda telah belajar tentang peranan kerajaan persekutuan serta peranan kerajaan negeri. Okey, berdasarkan peruntukan dalam perlembagaan persekutuan, di mana kerajaan persekutuan ada bidang tugas dia. Okey, kerajaan negeri pun ada bidang tugas dia. Okey, kita ulang kaji sedikit. Okey, kita lihat bidang tugas kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri untuk anda faham. Okey, jadi kalau untuk kerajaan persekutuan anda lihat di sini, okey, ini adalah bidang tugas kerajaan persekutuan. Okey, yang dipanggil sebagai senarai persekutuan. Okey, itu hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan, pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, kewangan, perhubungan dan pengangkutan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Jadi ini adalah senarai tugas persekutuan. Okey, kita cuba lihat senarai tugas negeri. Okey, untuk negeri okey, ini adalah senarai tugas dia, iaitu undang-undang Islam, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan serta hari ataupun cuti kelepasan negeri. Okey. Jadi ini senarai tugas kerajaan negeri. Okey. Okey, jadi kita balik semula ke tajuk ini, tajuk hari ini. Okey, okey, walaupun tugas mereka berbeza, senarai tugasnya berbeza, okey, ada beberapa perkara, okey, ada beberapa tugas mereka kena jalankan secara bersama. Okey, itu persekutuan dengan negeri. Okey, saya bagi contoh sekali lagi. Okey, itu ini dipanggil sebagai senarai bersama. Okey, senarai bersama. Dalam senarai bersama ini, okey, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri akan bekerja sama. Okey, contohnya dalam hal kebajikan awam, beasiswa, perlindungan haiwan liar dan taman negara, perancangan bandar dan luar bandar, kesihatan awam, kebersihan dan pencegahan penyakit, kebudayaan dan sukan serta perumahan. Ini adalah senarai bersama di mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan akan bekerja sama. Okey, mengapa kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri akan bekerja sama? Okey, apa tujuan dia? Okey, tujuan dia adalah ini, untuk memastikan, okey, tujuan dia, untuk memastikan segala usaha pembangunan, okey, dapat memberi manfaat kepada rakyat, okey, di seluruh negara. Okey, jadi kerjasama ni penting agar pembangunan dapat dilakukan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jadi kerjasama ini meliputi aspek pembangunan sosial ekonomi, contohnya pembangunan tanah, pembangunan wilayah, itu under sosial ekonomi. Pemeliharaan khazanah negara, okay. Contohnya memelihara taman negara. Okay. Kawasan perumahan, okay. Contohnya menyediakan kos, okay. Rumah murah, okay. Rumah mampu milik, okay, untuk penduduk serta keselamatan, okay. Keselamatan. Khasnya apabila kita ada ancaman pengganas, lanun, jadi kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan perlu bekerja sama untuk keselamatan negeri dan rakyat. Okey, jadi kita akan pergi satu demi satu. Okey, kerjasama pembangunan. Okey, sosial ekonomi, kita tengok sini, kerjasama pembangunan sosial ekonomi. Jadi biasanya pembangunan sosial ekonomi ini dia meliputi pembangunan tanah, okey, pembangunan tanah dan wilayah. Okey, saya tulis di sini. Okey, dia meliputi pembangunan tanah dan wilayah, tanah baru ataupun tanah terbiar
diusahakan semula. Okey, jadi untuk menjayakan pembangunan sosial ekonomi ini, kerajaan persekutuan telah menubuhkan agensi yang dapat memberi bantuan kewangan dan kepakaran kepada kerajaan negeri. Manakala kerajaan negeri pula akan menyediakan tanah untuk tujuan pembangunan. Kenapa? Kerana tanah ini di bawah kuasa kerajaan negeri. Jadi kerajaan persekutuan akan tubuhkan agensi beri bantuan kewangan dan kepakaran, manakala kerajaan negeri pula sediakan tanah, okey, untuk dibangunkan dan dipulihkan. Okay, kita mula dengan pembangunan tanah dahulu. Okay. Untuk pembangunan tanah, ini lebih kepada pembukaan tanah baru dan pembangunan in situ. Okay. Pembangunan in situ. Okay. Apa maksud pembangunan in situ? Cuba anda lihat di muka surat 72. Muka surat 72 anda lihat yang kotak kuning ini ya. Apa tu pembangunan in situ? Pembangunan in situ ini maksudnya pembangunan secara fizikal. Okey, fizikal di desa, okey, di kawasan kampung bawah bandar, seperti penyediaan kemudahan asas, bekalan elektrik, okey, pembinaan sekolah, okey, jalan raya, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Okay, jadi ini adalah pembangunan in situ. Okay, menyediakan kemudahan asas, rumah rakyat serta pusat pertumbuhan ekonomi desa. Serta pembukaan tanah baru. Jadi kerajaan persekutuan seperti yang saya katakan tadi, dia akan tubuh agensi kan? Okey, jadi agensi yang ditubuhkan adalah Feuda. Okay, kerajaan persekutuan menubuhkan Feuda ataupun nama panjang dia Federal Land Development Authority ataupun Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Okey, kalau pelajar susah nak ingat nama panjang dia, pelajar boleh tulis Feuda. Okey, Feuda. Jadi Feuda ini dia akan salurkan bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam usaha pembangunan tanah baru. Okey, usaha membangun tanah baru. Okey, jadi ini adalah Feuda. Okey, jadi sebagai contoh, anda lihat kotak kuning di bawah ini ya. Okey, pada masa itu kita ada segitiga jengka. Okey, segitiga jengka ini adalah rancangan pembangunan wilayah yang pertama diusulkan oleh Feuda yang merangkumi 3 daerah, iaitu Temelloh, Jerantut dan Marang Pahang. Okay, ini di bawah semasa Tun Abdul Razak Hussein. Okay, Tun Abdul Razak Hussein juga dikenali sebagai bapa pembangunan. Tun Abdul Razak Hussein ataupun Tun Abdul Razak juga dipanggil sebagai bapa pembangunan. Okay, jadi kita balik semula ke sini ya. Okay, jadi Feuda ditubuhkan untuk memberi bantuan kewangan kepada kerajaan negeri dalam melaksanakan pembangunan tanah baru. Okey, keyword di sini tanah baru. Okey, baru. Okey, lepas tu kita ada penubuhan FELCRA. Itu Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority ataupun Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan. Okey, FELCRA ini tujuan dia adalah menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Okey, jadi di sini kita ada dua agensi, itu Feuda dengan FELCRA. Okey, untuk senang ingat, anda ingat ini. Feuda ini tanah baru. FELCRA ini memulihkan tanah terbiar. Okey, Feuda membangunkan tanah baru. FELCRA memulihkan dan membangunkan tanah
terbiar. Okey, satu tanah baru, satu tanah terbiar. Feuda, tanah baru. Felkra, tanah terbiar. Okay, ya. Jadi dalam buku teks anda boleh tulis jawapan ini. Okey, anda boleh tulis perkataan ini dalam buku teks anda. Okey, saya akan guna buku teks sepenuhnya dalam pengajaran saya. Okey, nota saya akan hantar selepas saya habis bab 4. Okey, boleh? Okey. Jadi sekarang kita tengok ini pula. Tadi adalah pembangunan tanah. Sekarang pembangunan wilayah. Okey. Pembangunan wilayah. Okey, muka surat 73. Okey, pembangunan wilayah. Okey. Okey, pembangunan wilayah ini, dalam pembangunan wilayah ini, kerajaan persekutuan akan buka kawasan yang lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Okey, kerajaan persekutuan akan membuka kawasan lebih luas di beberapa buah negeri untuk membangunkan wilayah baru. Okey, contohnya di Kedah kita ada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Okey. Lembaga Kemajuan Pulau Pinang, Pedah. Okey, Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora di sini ya, kawasan sini. Okey, kalau di Pahang kita ada Dara. Okey, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ataupun Ketengah, Lembaga Kemajuan Kelantan Kesedah Selatan ataupun Kesedah. Okey, jadi ini adalah kawasan-kawasan yang sedang dibangunkan oleh pihak kerajaan dengan kerjasama kerajaan negeri. Okey, kalau di Sarawak kamu ada Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak LKTS serta Lembaga Penyatuan Pemulihan Tanah Sarawak ataupun SASTRA. Sabah kita ada Lembaga Kemajuan Tanah Sabah SLDB. Okey, boleh. Selain itu kita juga ada, ini adalah selepas tahun 1970. Semua projek ini adalah selepas tahun 1970. Okey, di mana kerajaan persekutuan mengadakan projek ini untuk membuka kawasan yang lebih luas. Okey, kalau kita lihat di sini ya, untuk selepas tahun 2005, tadi itu 1970. Ini 2005. Okey, selepas tahun 2005, okey, kita ada pembangunan koridor wilayah. Okey, pembangunan koridor wilayah. Okey, jadi pembangunan koridor wilayah ini adalah strategik jangka masa panjang. Okey, dengan memberikan tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan negeri dan wilayah. Okey, keyword di sini adalah untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di negeri dan wilayah yang kurang pesat. Okey, jadi wilayah yang kurang pesat ini, mundur ini akan dimajukan. Okey, agar sama seperti wilayah dan kawasan yang sudah pun maju. Okey, agar dia seimbang. Okey, contohnya, contoh projek pembangunan koridor wilayah adalah ini. Okey, paling terkenal adalah ini, Johor. Okey, kita ada rancangan pembangunan Iskandar. Okey, Johor. Okey, jadi ini anda tengok gambar ini adalah pelan projek wilayah pembangunan Iskandar di Johor ataupun Iskandar Malaysia. Ataupun anda ingat inilah lebih senang, Iskandar Malaysia. Okey, jadi diharapkan kawasan ini akan maju seperti ini. Okey, lepas itu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara, Perak, kita ada wilayah ekonomi koridor udara. Okey, koridor utara. Okey, koridor utara itu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara, Perak.
Okey, lepas itu wilayah ekonomi pantai timur. Okey, wilayah ekonomi pantai timur ini merujuk kepada kawasan-kawasan negeri-negeri seperti Pahang, Terengganu, Kelantan. Okey, serta daerah Mersing, Johor. Ini kawasan pantai timur. Lepas tu di Sarawak kita ada koridor tenaga diperbaharui. Okey, di Sarawak, okey, wilayah tengah Sarawak. Okey, kalau di Sabah kita ada koridor pembangunan Sabah. Okey, itu di negeri Sabah. Okey, boleh? Okey, mengapakah okey, anda tengok soalan ini ya. Okey, mengapakah negeri di pantai barat semenanjung Malaysia tidak termasuk dalam rancangan pembangunan koridor wilayah? Okey, sebab kebanyakan negeri di pantai barat mereka sebenarnya sudah maju. Okey, di pantai barat sebenarnya sudah maju. Sebab semasa British datang menjajah negara kita, kebanyakan kawasan-kawasan barat ini telah dimajukan. Okey, telah dimajukan oleh British. Okey. British telah bina infrastruktur, mengadakan kemudahan di pantai barat. Pada masa itu banyak bandar-bandar baru juga muncul di pantai barat, contohnya Kuala Lumpur. Dan di pantai barat juga kaya dengan bahan mentah, contohnya biji timah. Oleh itu kawasan di pantai barat ini dia lebih maju. Jadi sekarang tumpuan kerajaan sekarang adalah untuk memastikan negeri di pantai timur ini pun akan membangun dan maju seiring dengan pantai barat. Setakat ini anda boleh faham? Boleh tulis dalam ruangan chat. Boleh ikut tak anda semua? Kita cuba tengok latihan. Kita cuba tengok latihan. Anda cuba buat latihan ini ya. Satu soalan saja. Apakah tugas Felda? Apakah tugas Felda? A. Mengurus dan menyalur kewangan kepada kerajaan negeri. Saya besarkan sedikit soalan. Anda tengok soalan nombor 10. Apakah tugas Felda? A. Mengurus dan menyalurkan kewangan kepada kerajaan negeri. B. Membekalkan benih sawit. C. Menguruskan air dan saliran. D. Membina koperasi. Apa jawapan anda? Kate Schilling kata A. Bagus. Pelajar lain, apa jawapan anda? Adakah anda bersetuju dengan jawapan Kate Schilling? Din Rui pun bersetuju. Din Rui kata jawapan adalah A juga. Jadi betul jawapan adalah A. Mengurus dan menyalur kewangan kepada kerajaan negeri. A. Jadi jawapan dia adalah A. Mengapa? Sebab ini dia lebih kepada kewangan kepada kerajaan negeri, khasnya dalam membangunkan ataupun membangunkan tanah baru. Anda jangan lupa perkataan ini, tanah baru. Kalau Felcraft, tanah terbiar. Kita sambung. Tadi adalah kerjasama dalam pembangunan sosial ekonomi. Sekarang kita lihat kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Kerjasama pemulihan khazanah negara ini penting kerana negara kita ni kaya dengan flora dan fauna. Flora dengan fauna itu tumbuh-tumbuhan dengan haiwan. Jadi untuk mengekalkan warisan biodiversity,
Kepada generasi kini dan akan datang, kerajaan pada setiap peringkat bekerja sama untuk mewujudkan rangkaian, jadi bekerja sama untuk mewujudkan rangkaian kawasan perlindungan seperti taman negara dan taman laut. Apa yang saya bincang ini di muka surat 74, buku teks anda, muka surat 74, anda tolong rujuk ini di sini. Anda tolong rujuk di sini. Jadi untuk mewujudkan kawasan perlindungan seperti taman negara dengan taman laut. Anda cuba tengok ini. Taman negara. Taman negara. Jadi untuk taman negara ini kita ada pengurusan hidupan liar dan taman negara adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Pengurusan hidupan liar dan taman negara adalah tanggungjawab bersama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam perlembagaan. Maksudnya ini adalah dalam senarai bersama. Senarai bersama. Jadi pada masa itu kita ada satu undang-undang, itu Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Lepas tu digantikan dengan Akta Pemulihan Hidupan Liar 2010 ataupun Akta 716. Lepas itu antara tahun 1972 hingga 1978, kerajaan persekutuan mengambil alih Jabatan Megasetua Negeri. Jabatan Megasetua Negeri. Dan selepas itu Jabatan Megasetua Negeri dinamakan sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, itu Perhilitan. Perhilitan. Kalau di Sabah dengan Sarawak, pengurusan taman negara di Sarawak adalah di bawah Pembandaran Perhutanan Sarawak, manakala di Sabah, taman negara di Sabah adalah di bawah Jabatan Hidupan Liar Sabah. Jadi kita kaya dengan pelbagai taman negara ataupun taman negeri. Contohnya Taman Negeri Royal Belum di Perak, Taman Negara, Taman Kehidupan Liar Krau, Taman Negara Johor Endau Romping. Jadi ini adalah taman hidupan liar. Di mana dalam taman ini ada spesies hidupan liar yang dilindungi. Jadi Taman Negara Kinabalu Sabah disediakan sebagai taman warisan dunia UNESCO yang pertama di Malaysia. Taman Negara Mulu juga disediakan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Jadi Taman Negara Kinabalu, Taman Negara Mulu adalah tapak warisan dunia UNESCO. Jadi dalam taman ini, Taman Negara ini, Taman Negara Taman Negeri ini, kita ada spesies fauna dan juga flora. Antara spesies flora yang terkenal adalah tumbuhan Rafflesia. Azlani, Rafflesia. Jadi Rafflesia ini adalah sempena nama Sultan Perak. Itu Sultan Azlan Muhyiddin Shah. Dia dinamakan sempena dengan nama Sultan Perak pada masa itu. Ini adalah bunga yang terbesar di dunia. Antara bunga yang terbesar di dunia, Rafflesia. Jadi kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar ini pula adalah pengurusan taman laut. Taman laut. Tadi itu adalah taman negara. Taman negara. Sekarang taman laut. Taman laut ini
Okey, di sini kita ada pemulihan. Okey, pemulihan gambar ini kita ada pemulihan apa? Pemulihan karang. Okey, karang ini adalah karang. Jadi program restorasi ini maksudnya pemulihan karang. Okey, oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Ini adalah aktiviti pembersihan dasar laut. Okey, dasar laut. Okey, gambar ini ya. Okey, jadi anda tolong lihat. Okey, bagi memelihara khazanah laut, 42 pulau di Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwatakan sebagai taman laut. Tadi taman negara, ini taman laut. Okey, taman laut. Okey, Kerajaan Persekutuan akan membentuk dasar berkaitan dengan taman laut, manakala kerajaan negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Okay. Jadi penyelarasan pentadbiran taman laut dibuat melalui mesyuarat Majlis Penasihat Kebangsaan Taman Laut dan Rizab Laut, okay, yang dianggotai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Okay. Jadi Jabatan Taman Laut Malaysia ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai agensi kerajaan persekutuan. Okay, untuk menguruskan taman laut. Manakala melalui 2018, okay, ia dipindahkan ke Jabatan Perikanan Malaysia. Okay, kalau di Sabah, okay, di Sabah pengurusan marine, pelindungan marine ataupun taman laut adalah di bawah kerajaan negeri melalui agensinya Taman-Taman Sabah. Okay. Okay. Jadi kita tengok taman laut di bawah Taman-Taman Sabah. Okey, kita ada Taman Tunku Abdul Rahman di Kota Kinabalu, Taman Pulau Tiga, okey, di Kuala Penyu, Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan, Taman Marin Tun Sakaran di Sempunga, Taman Pulau Sipadan di Sempunga, Taman Tun Mustafa di Kudat. Okey, tak payah ingat semua, anda ingat satu dua pun cukup. Okey. Lebih ingat satu pun okey. Okay, ini adalah tentang penyu. Okay, anda boleh lihat, boleh baca sendiri. Okay, jadi ini adalah kawasan Taman Laut Malaysia. Okay, di Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, wilayah Persekutuan Labuan. Okay, ini adalah Taman Laut di Malaysia. Tadi Taman Negara. Tadi Taman Negara. Okay, jadi anda cuba tengok soalan ini pula. Soalan nombor 11. Okay, anda cuba tengok soalan nombor 11 sekarang. Okay, anda beritahu saya apa jawapan dia. Okay, saya besarkan sedikit. Okay, Jabatan Megas Tua digantikan dengan apa? Jabatan Megas Tua digantikan dengan jawapan apa? Okay, Tiong Yong Chi kata B, penghilitan. Okey, pelajar lain, adakah anda bersetuju dengan jawapan Tiang Yong Chi? Okey, Ding Ruyi pun setuju. Okey, Ding Ruyi pun kata B, penglihatan. Okey, Tiwa pun kata jawapan sama. Okey, Tiwa kata B. Okey, penglihatan. Betul. Jawapan dia adalah penghilitan. Penglihatan pula, salah sebut. Okey, penghilitan. Okey, penghilitan. Okey, kita tengok sini. Sini. Okey. Jabatan Megas Tua itu penghilitan. Okey, penghilitan. Ya, okey, bagus. Okey, kita cuba tengok latihan yang seterusnya. Okay, anda cuba tengok yang ini pula sekarang. Okey, tentang taman laut. Okey, taman laut. Okey, Kerajaan Persekutuan, soalan 12.
Okey, Saluang 12 anda tubuh kepada Saluang 12 ah. Oh, sorry. Saya kecilkan sedikit. Okey, anda beritahu saya apa jawapan dia. Okey, Shilin kata D. Okey, Taman Laut. Kerajaan Persekutuan membentuk dasar tentang Taman Laut. Kerajaan negeri berkuasa terhadap apa? Okey. Jadi Shilin kata pembangunan pulau Dongki. Okey. Jawapan lain. Adapun jawapan dia D. Okey. Ding Ruyi, Tang Yongchi pun kata D juga. Okey, betul. Jawapan dia adalah D, pembangunan pulau. Okey, bagus pelajar. Okey, kita tengok sini balik sini. Okey, ini Taman Negara. Okey. Ini Taman Laut Okey, Taman Laut anda tengok sini Okey. Sini. Okey, Kerajaan Persekutuan dia Taman Laut. Okey, kalau kerajaan negeri dia pembangunan pulau. Okey, bagus pelajar. Okey. Jadi itu sahaja untuk ini. Okey, jadi sekarang kita masuk ke kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Okey, kerjasama penyediaan perumahan rakyat tadi kerjasama sosial, pembangunan sosial ekonomi. Lepas tu kerjasama dalam pemuliharaan khazanah negara, itu melindungi flora dengan fauna, taman negara, taman laut. Okey, jadi sekarang kita tengok kerjasama penyediaan perumahan rakyat di muka surat 76 buku teks muka surat 76 buku teks. Okey, perumahan. Jadi ini kerjasama penyediaan perumahan keorang rakyat. Okey. Kita tengok sini. Okey. Kita tengok tahap-tahap kerjasama ini Okey, mengapa kena ada kerjasama ini Okey, supaya rakyat dapat memiliki rumah sendiri. Okey, rakyat mampu memiliki rumah sendiri. Okey, jadi dalam kerjasama ini kita tengok ada jangka masa dia Okey, pada awal kemerdekaan okey, maksudnya selepas 1957 pada awal kemerdekaan okey, jadi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerjasama untuk menyediakan rumah kos rendah. Okey, rumah kos rendah, menyediakan rumah kos rendah di kawasan bandar. Okey, rumah kos rendah. Okey, kerajaan persekutuan akan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan untuk menyediakan rumah kos rendah. Manakala kerajaan negeri pula akan menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah. Kerajaan persekutuan membina rumah. Okay. Jadi kerajaan negeri sediakan tanah sebab tanah ini dibawa kerajaan negeri. Okay. Jadi kerajaan persekutuan akan membina rumah di tanah tersebut dengan kos yang dengan kos rendah lah. Okay. Maksudnya harga murah mampu dimiliki oleh rakyat. Okay, jadi ini adalah projek perumahan kos rendah di Petaling Jaya, Selangor. Okay, yang selepas itu adalah ini. Okay, selepas tahun 1970 tadi adalah selepas kemerdekaan. Okay, ini selepas tahun 1970. Okay, cuba kita lihat di sini. Selepas tahun 1970. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bekerja sama untuk apa? Okey, saya kecilkan sedikit. Untuk membina rumah untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Okey, untuk membina rumah untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Kerajaan mengenal, kerajaan akan mengenal pasti penyediaan perumahan
bukan saja untuk menyelesaikan masalah kewangan rumah, tetapi juga untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi mengapa rumah ini dibina untuk rakyat berpendapatan rendah? Okay, sebab untuk mengatasi masalah kekurangan rumah serta menghapuskan kemiskinan. Jadi pada masa itu Kerajaan Persekutuan telah mengadakan beberapa projek okay. Itu satu program perumahan rakyat atau PPR untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Okay. Jadi pada masa itu kerajaan negeri menubuhkan agensi. Okay, kerajaan negeri menubuhkan agensi seperti PKNS, Pembangunan Kemajuan Negeri Selangor. Okay, ini di Selangor. Okay. Lepas tu Pembangunan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak, PKENP. Okay, ini di Perak. Selangor ada, Perak ada. Okay. Untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan negeri juga memperkenalkan program PAKR, Perumahan Awam Kos Rendah. Dan di mana peruntukan kewangan itu diterima daripada Kerajaan Persekutuan. Jadi maksud di sini Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan negeri ada bekerja sama. Okey, Kerajaan Persekutuan membekalkan kewangan. Okey, untuk Kerajaan negeri untuk membina rumah kos rendah. Okey, jadi di sini kita lihat, okey, tadi adalah 1970 Jadi sekarang 2014 kita ada program perumahan mampu milik pada masa itu Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Okey. Jadi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan negeri telah menubuhkan pelbagai agensi. Okay, pelbagai agensi telah ditubuhkan dan diperkenalkan program yang khusus untuk membolehkan golongan pertengahan memiliki rumah. Okey, jadi anda lihat di sini antara program peringkat persekutuan adalah Prima, Pembangunan Perumahan Satu Malaysia, lagi satu lah Rumah Mesra Rakyat. Okey, kalau peringkat negeri program dia adalah Rumah Selangorku. Selangor, Rumah Mampu Milik Johor. Jadi kalau anda tengok gambar ini, okay, pada rumah mampu bilik okay, di mana flat okay, flat telah ditubuhkan okay, telah dibina, bukan ditubuhkan, dibina. Flat telah dibina, flat telah dibina, okay, dan agar mereka yang tidak mampu memiliki rumah. Untuk mereka yang berpendapatan rendah lah. Okay? Dia mampu milik rumah ini. Sebab harga rumah murah, tak mahal. Okay, boleh? Okay, next. Okay, ini pula adalah kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negeri. Okay, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negeri. Okay, negeri Jadi untuk kerjasama ini untuk keselamatan Jadi kita ada kerjasama pembangunan sosial ekonomi, itu pembukaan tanah, okay, dan pembangunan tanah yang terbiar. Lepas tu kerjasama untuk melindungi khazanah negara. Okay, contohnya penubuhan taman negara, taman laut. Okay, lepas itu kita ada kerjasama untuk perumahan rakyat, membina rumah mampu milik untuk rakyat. Okay, sekarang kita ada kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Okey. Jadi di sini kita ada beberapa di sini kita ada kementerian beberapa kementerian yang bertanggungjawab dalam keselamatan negara. Okey, contohnya keselamatan dalam negeri, KDN. Okey, ini adalah untuk keselamatan dalam negeri dan ketenteraan awam. Okay, lepas tu pertahanan negara adalah di bawah
Kementerian Pertahanan, Kementah. Okey. Jadi kedua-dua aspek tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara, itu MKN. Namun begitu, Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri tetap bekerja sama. Okey. Jadi Permintaan Keselamatan Daerah Rajang Sarawak. Okey. Dan lagi satu adalah Sabah. Okey. Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Okey. Mengapa kedua-dua negeri ini perlu bekerja sama dengan Kerajaan Persekutuan? Okey, kerana contohnya di Sarawak, di Sarawak, kita ada RESCOM, itu Rajang Area Security Command. RESCOM, Permintaan Keselamatan Kawasan Rajang. Mengapa ada RASCOM ini? Sebab ada ancaman komunis pada masa itu. Pada masa itu ada ancaman komunis, jadi RASCOM ditubuhkan. Jadi ini adalah jawatan kuasa RASCOM. Anda boleh baca sendiri. Jawatan kuasa RASCOM, jawatan kuasa perancangan gerakan, jawatan kuasa perang saraf. Anda boleh baca sendiri. Jadi kerjasama persekutuan dengan Kerajaan Negeri melalui RASCOM merupakan strategi yang berjaya memulihkan dan mengekalkan keselamatan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Pada tahun 1995, RASCOM dibubarkan dan semua operasi keselamatan diselaraskan melalui KMKM. Jadi RASCOM ini, jadi apa yang para pelajar perlu ingat adalah RASCOM ini di Sarawak adalah kerana ancaman komunis. Jadi sekarang kita tengok Sabah. Untuk Sabah ini kita ada ESCOM. Di Sabah kita ada ESCOM, Eastern Sabah Security Command, Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, ESCOM. Mengapa ada ESCOM? Sebab ada pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tadua, Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. Jadi misi ESCOM ini adalah meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebaran ancaman melalui kerjasama strategik antara agensi kerajaan. Jadi misi ESCOM ialah meningkatkan keselamatan kawasan Timur Sabah daripada sebaran ancaman melalui kerajaan strategik dan agensi kerajaan. ESCOM. Jadi ini lebih kepada pencerobohan pengganas. Tadi kalau RASCOM Sarawak, dia lebih kepada ancaman komunis. RASCOM lebih kepada ancaman komunis. RASCOM. Kalau ESCOM, dia lebih kepada pengganas. Pencerobohan pengganas, ancaman pengganas. Bukan saja pengganas, kita ada lanun juga. Lanun juga. Jadi ESCOM, dalam ESCOM ini dia mengawasi keselamatan 10 daerah. 10 daerah di pantai timur Sabah. 10 daerah di pantai timur Sabah. Yang juga dikenali sebagai S-Zone, Zon Keselamatan Timur Sabah. Jadi ini adalah latar belakang ESCOM. Jadi Perdana Menteri Malaysia adalah pengerusi ESCOM. Pengerusi jawatan S-Zone adalah Ketua Menteri Sabah. Lepas tu di bawah dia adalah Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM, Komander ESCOM. Jadi kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam pelbagai bentuk memperlihatkan usaha ke arah kesejahteraan rakyat. Kerjasama ini memberi iktibar kepada kita tentang kepentingan mengembeling fikiran, tenaga dan usaha membangunkan negara. Jadi bandingkan cabaran RASCOM dengan ESCOM, tadi saya kata RASCOM ini dia lebih kepada ancaman komunis, ESCOM ini lebih kepada ancaman pengganas ataupun lanun lah.
Okey. Jadi ini adalah kawasan S-Zone 10 kawasan Tawau, Kunat, Lada Datu, Kina Batangan, Sandakan, Beluran, Kota Marudu, Pintas. Sebab di sini kamu ada ancaman pengganas dengan lanun. Di sini banyak ada ancaman pengganas dengan lanun. Sebab dulu sering berlaku kes penculikan, okey. Penculikan oleh pengganas dan lanun. Okey. Jadi itu sahaja hari ini ya. Okey. Jadi esok kita akan tengok tajuk 4.4 faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey. Esok kita tengok tajuk ini. 4.4, satu tajuk saja, pendek saja tajuk ini esok. Okey. Jadi kita tengok latihan semula. Okey, anda cuba tengok ini sekarang Anda cuba tengok latihan ini. Okey, soalan nombor 13 Okey, kerajaan negeri juga memperkenalkan program X melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Apakah X ini? Okey, A, rumah mampu bilik, B, rumah kos sederhana, C, perumahan awam kos rendah, D, perumahan semua kaum. Dan jadi apa jawapan dia? Okey, keyword di sini adalah ini Okey, peruntukan kewangan daripada kerajaan persekutuan. Okey, jadi kerajaan negeri apa program dia? Okey, anda boleh rujuk muka surat 77. Okey, Kate Schilling kata C, perubahan awam kos rendah. Okey, Ding Ruyi pun kata C juga. Ya, jawapan dia adalah C, perumahan awan kos rendah. Okey, kita tengok balik Okey, anda tengok di sini muka surat 70. Muka surat 77. Okey, ini muka surat 77. Okey. Silap. Sorry Okey, ini muka surat 77. Tanam. Okey. Di sini. Okey, anda tengok di sini Okey, kerajaan negeri memperkenalkan program perumahan awam kos rendah PAKR melalui peruntukan kewangan yang diterima oleh kerajaan persekutuan. Okey, jadi tadi inilah penyataan dia. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok ini pula sekarang Okey, soalan 14. Okey, soalan 14 Okey, kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui X merupakan strategi yang berjaya memulihkan dan mengekalkan keselamatan dan keamanan di bahagian tengah Sarawak. Okey, keyword di sini adalah keselamatan bahagian tengah Sarawak. Okey, apa jawapan dia? A, respon, B, MKN, C, KDN, D, PDRM. Okey, keyword dia adalah bahagian tengah Sarawak. Okay, apa jawapan dia? Muka surat 78 ada Okey, dah boleh tengok. Okey, apa jawapan dia? Okey, Tiang Yunci kata C. Okey, Tiwa Tashini pun kata C juga. Ada jawapan lain? Okey, saya ulangi sekali lagi Keselamatan, kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, untuk mengekalkan keselamatan di bahagian tengah Sarawak. Okey, keyword di sini adalah Sarawak. Sarawak. Okey. Okey, kita tengok buku teks Okey. Okey, Kate Schilling kata A Jadi kita ada dua jawapan, satu kata A, satu kata C. Okey, mana satu yang betul? Okey, anda tengok ini adalah Sarawak Sarawak Okey, Sarawak. Okey, Sarawak kita ada apa?
Rescom. Okay, Rescom. Tadi Rescom ini tentang apa? Ancaman komunis. Okay. Rescom ada buat ancaman komunis. Di bahagian ketiga Sarawak, bahagian ketiga Sarawak, bahagian tengah ini adalah bahagian ketiga Sarawak. Depan dia adalah Rescom, okey. Keselamatan ini ialah apa? Adalah ancaman komunis. Ini adalah bahagian ketiga, bahagian ketiga Sarawak. Okey, boleh? Jawapan dari Rescom. Okey. Soalan terakhir, 15. Okey, kewujudan X menambah baik aspek keselamatan yang membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraan demi kesejahteraan rakyat Sarawak. Apakah X? Okey, keyword di sini adalah Sabah. Okey, bukan Sarawak, Sabah. Okey, Sabah. Okey, muka surat 79 bukan Sarawak, Sabah. Tadi Sarawak, sekarang Sabah. Okey. Kesejahteraan rakyat Sabah. Okey, apa jawapan dia? A. Rescom, B. PDRN, C. S-Zone, okey, D. Eskom. Okay, apa jawapan dia? Okey, kita ada jawapan. William Lee kata donkey, Ding Ruyi kata donkey. Ya, betul, betul. Eskom. Jawapan dia adalah Eskom. Okey, bagus. Okey, kita tengok buku teks balik Okey, tadi Rescom Sarawak ancaman komunis Okey, sekarang Eskom. Eskom ini anda tengok sini Eskom. Okey, anda tengok sini. Okey, kewujudan Eskom menambah baik dalam aspek keselamatan dan membuktikan komitmen kerajaan pada setiap peringkat dalam usaha mengembalikan semula ketenteraman demi kesejahteraan rakyat Sabah. Eskom. Okey. Kalau S-Zone adalah 10 wilayah di bawah Eskom. Okey. 10 daerah. Okey. 10 daerah yang diawasi keselamatannya. Okey. Di mana kawasan-kawasan ini menghadapi berisiko tinggi, menghadapi ancaman pengganas dengan lanun. Okey. Jadi jawapan dia adalah Eskom. Okey, kita balik semula kepada soalan Okey. Jadi Eskom anda tolong ingat, okey, dia kerana apa? Dia kerana ancaman ataupun pencerobohan ganas. Okey. Tadi Rescom ancaman komunis. Okay. Jadi itu sahaja hari ini. Jadi